nak jawab Okey, yang pertama, boleh tak pokok tadi yang awak beli dekat nursery tu terus cantumkan dengan pokok yang dekat apa, yang tunggul tadi tu ataupun yang tanpa tunggu tunas. Okey, sebenarnya tak boleh. Kebarangkalan untuk hidup adalah 10 hingga 5% sahaja. Pasal kita dah buat dah macam gitu. Kita buat pada lilitan pada pokok besar tadi kan. Okey, percentage untuk hidup adalah 10 hingga 5% sahaja. Kenapa? Pasal apa? Pokok yang tadi yang ini besar. Yang ini besar ni. Bila yang besar dengan yang kecil ni bercantum, kebarangkalan untuk hidup adalah sangat rendah lah. Pasal yang ini lain mak, yang ini lain mak. Okey, kalau nak yang macam itu boleh, kita kena buat patching. Kita akan kopek kulit ni, kita cuma ambil tunas ini saja dan kita akan masukkan. Yes, itu kebarangkalan hidup adalah memang sangat tinggi. 70 hingga ke 80%. Okey, tapi kalau awak nak sandingkan pokok kecil dengan pokok yang besar tadi, tidak digalakkan. Dalam jabatan tidak digalakkan, tapi boleh. Kenapa tidak digalakkan? Pasal peratusan untuk hidup adalah sangat rendah. Okey, itu jawapan Itu jawapan soalan pertama. Jawapan soalan kedua, pokok yang dalam polybag yang kita beli dekat nursery, bawa balik dekat sini dan kita, contohnya kita tanam. Bila kita tanam, kita akan dapat pokok lebih kurang setahun, kita akan dapat banyak mata tunas. Okey? Dan mata tunas tu, adakah mata tunas tu boleh kita gunakan untuk kita buat cantuman? Yes, boleh. Tak ada masalah sebenarnya. Tetapi awak kena ingat, pastikan variety yang awak beli tadi yang dekat nursery tu adalah confirm apa yang awak nak. Contoh saya bagi, kalau awak beli tu musangking, yes, confirm. Anak benih yang awak beli tu confirm musangking dan awak tanam benih dia tu, tunas dia tu awak boleh ambil buat cantuman. Pasal dia, bila cantuman ni dipanggil cloning. Apa-apa jenis cloning, dia akan ikut ibu ataupun induk asal dia walaupun dia belum berbuah. Kalau awak ambil musangking, yes, confirm itu akan keluar juga musangking. Dia tak akan keluar benda lain. Itu dipanggil cloning. Okey? Boleh Okey, yang tak boleh pula. Pokok kampung ataupun pokok musangking yang ada tunas air. Okey? Ada tunas air keluar. Pokok belum berbuah. Okey, kalau tunas air ni sebenarnya kita tak galakkan lah pasal tunas air ni dia vegetatif. Dia bukannya produktif, dia vegetatif. Dia nak besar je. So itu kita elakkan daripada ambil. Kalau nak ambil, jangan ambil tunas air, ambil yang pada di hujung-hujung, di luar-luar, di pucuk-pucuk tu. Sebenarnya yang paling baik. Okey Sisik kulit tadi lebih kurang dalam 3 inci juga. 2 inci hingga ke 3 inci. Jangan terlampau besar dan jangan terlampau kecil. So 3 inci lebih kurang dalam ini. Kalau dalam orang kampung, kalau pegawai teknikal saya kena tahu berapa inci. Tapi kalau untuk orang kampung ataupun untuk petani-petani, saya senang je ikut saya punya senggat jari ni. Senggat jari awak dengan senggat jari saya adalah sama sebenarnya. Itu lebih kurang dalam plus minus 1 inci. So 3 senggat jari ni lebih kurang dalam 3 inci. Tinggi segini saja. Okey, 3 inci. Okey, jangan terlampau panjang sangat. Boleh? Nak takik? Nak okey, nak sisip tu nak sisip tu sampai nampak apa? Okey, untuk pengetahuan awak semua yang melekat antara tu adalah kulit dengan kulit sahaja yang melekat. Okey, kulit dengan kulit sahaja yang melekat. Jadi yang melekat tu bila kulit, sisip kulit sahaja. Kulit kalau dalam sikit pun tak ada masalah sebenarnya. Kalau kena dia punya umpulu pun tak ada masalah. Tetapi awak kena ingat, awak nak kena tahu, yang melekat adalah kulit dengan kulit. Umpulu dengan umpulu tak akan melekat. Tetapi bila dia dewasa, bila pokok ni dewasa besok nanti, dia akan bercantum sendiri. Okey. Bila kita buat sandingan ni, yang kita nak adalah kulit dengan kulit melekat. Barulah jadi. Okey? Boleh? Faham Okey. Okey, saya sambung. Lepas ni ada soalan, nanti dulu kalau ada soalan tangguh dulu, kita akan sambung. Nanti takut tak habis ni. Okey, yang ini adalah cantuman mata tunas lah. Mata tunas ni macam biasa juga. Kalau buka dekat YouTube, kalau sekarang ni macam-macam ada. Yang ini adalah teknik jabatan lah. So kalau kata nak buat tingkap pun boleh, tak nak buat tingkap pun boleh. Kadang-kadang kalau tengok dekat YouTube tu ataupun dekat Facebook, macam-macam lah macam mana dia orang buat cantuman kan. Sebenarnya semua boleh pakai, tak ada masalah. Semuanya betul. Teknik tu semuanya betul, tak ada masalah. Boleh digunakan. Cuma kita perlukan kemahiran lah sikit untuk mata tunas ni. Bila kita kemahiran, pertama kita memerlukan
benda tajam. Kita perlukan pisau apa semua. Lepas tu kita perlukan kebersihan, tempat yang sesuai dan masa yang sesuai. Okey? Teknik mata tunas perlukan kemahiran yang tinggi lah. Pada saya dia perlukan kemahiran yang tinggi. Macam mana nak kopek ni, macam mana nak kopek mata tu nanti. Okey, saya akan teruskan. Okey, next. Ini dia, lebih kurang. Yang ini sebenarnya dia sebesar batang pensel ataupun sebesar jari kelingking dah boleh buat. Sampailah sebesar secekak ni. So nanti kita akan buat macam tunas macam ini, tapi besar-besar cekak lah. So, kita akan buat nanti selain daripada patching. Okey. Sebenarnya kalau awak nak tengok mata tunas ni, sebenarnya banyak dekat Facebook ataupun dekat YouTube, banyak. Dia orang boleh gunakan, tak ada masalah sebenarnya. Cuma sekarang ni untuk tuan-tuan, kita kalau dapat lah kita tahu teknik je dulu. Bila dah tahu teknik, jadi tak jadi tu cerita nombor 2. Yang penting kita tahu teknik. Bila kita tahu teknik, lepas tu kita akan buat kali pertama tak jadi, kali kedua tak jadi, kali ketiga tak jadi, mungkin kali keempat dan kelima kita akan jadi. Pasal apa? Teknik, bila kita tahu teknik, percubaan pertama tu tidak semestinya jadi. Jadi hidup tu sebenarnya bukan kita yang tentukan. Itu yang atas tentukan. Allah Subhanahu Wa Taala yang tentukan. Okay. Jangan rasa terkilan ataupun jangan rasa kecil hati bila pertama kali awak buat tak jadi. Oh, ini mesti aku tangan panas. No, tak ada istilah tangan panas, tangan sejuk. Okey? Untuk kita tak ada istilah tangan panas, tangan sejuk. Okey? Sebenarnya yang menghidupkan ataupun mematikan adalah yang atas. So kita kena tawakal yang atas. Yang penting kita cuba. Mungkin kali pertama tak jadi, kali kedua tak jadi. Tapi mungkin kali ketiga kita buat jadi. Okey? Dari dalam kesilapan kita akan belajar sebenarnya, okey? Untuk improve diri kita. Okey, next. Okey, inilah nak ambil mata macam mana, pastikan dia ada mata kayu lah. Okey, dia panggil ataupun mata kacang dia panggil tu. Okey. Okey, next. Ni dia. So kita buat tingkap. Kita masukkan dia yang sebelah kiri, start dari sebelah kiri. So kita akan buat tingkap, kita pastikan tingkap lebih besar daripada mata tunas. So bila kita masukkan dalam tu, baru kita balut semua sekali. Okey? Sampai tutup. Dan kalau boleh kita elakkanlah daripada air lah. Kalau dekat atas tu kita boleh buat tudung, kita letak tudung dekat atas tu. Kadang-kadang dia orang letak ni daun dia ikat dengan daun dekat atas tu. Dia letak daun. Dia ni batang tadi yang telah tu. So dia letak daun macam ni. Pasal apa? Nak mengelakkan hujan daripada dia kena hujan sebenarnya. Okey. Yang ada pula dia letak plastisin. Plastisin ni ataupun tanah liat pun boleh juga, tak ada masalah sebenarnya. Itu sebenarnya teknik-teknik pelbagai untuk mengelakkan daripada dimasuki air. Bila air masuk, akan berlaku kulat. Kulat akan datang. Bila kulat datang, mata tunas tak akan jadilah. Okey? Next. Ni dia. Yang ini kita akan buat nanti, yang macam ni. So, teknik tampaklah patching. So, ini patching pada pokok, pada batang yang sebesar cekak dan juga batang yang besar nanti saya akan buat. Okey? Inilah kerja-kerja dia. Pertama kita akan buat tapak, kemudian kita akan ambil mata tunas ni dan kita akan selitkan sama ada 1, 2 ataupun 3 mata tunas. Okey, kalau boleh jangan tamaklah, jangan letak banyak-banyak. Pada saya yang paling sesuai adalah 2, 1 ataupun 2. Okey? Dan kalau kita letak pakai mata tunas, kelebihan ni kelebihan patching ni kalau kita pakai mata tunas hanya 50% saja hidup. Maksudnya satu mata tunas satu je hidup. Kalau hidup hiduplah, kalau mati matilah. Tetapi bila awak buat macam ni, gunakan yang BCC ataupun patching ni, kalau okey, dia boleh buat 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Maksudnya 9 mata tunas kebarangkalian boleh hidup. Kalau yang ni tak hidup, yang ni hidup. Yang ni tak boleh hidup, yang ni hidup. Okey, itu fungsi dia yang paling bagus. Okey, kalau mata tunas tu satu je dia boleh hidup. Mata tunas. Dan dia perlukan kemahiran yang tinggi. Yang ini dia perlukan kemahiran, tetapi kebarangkalian untuk hidup adalah lagi tinggi. Okey, next. Ni kita akan balut lah. Balut sampai habis. Okay, nanti kita akan buat praktikal lah. Tolong perhatikan praktikal tu. Okey. Yang ini kalau tengok dalam gambar saja mungkin awak tak faham, susah kita untuk faham. Tapi bila praktikal nanti akan senang, akan mudah untuk faham. Okey, next. Inilah mata tunas lah. Mata tunas yang biasa kita carilah. Okey. So kita akan buang. Kita akan buang dia punya daun dia tu. Tinggalkan 1/3 sahaja. So dan kita untuk bawa ke mana-mana.
So berapa panjang tu sebenarnya bergantung. Kalau boleh ambil lah lebih daripada sejengkal. Panjang pun tak apa, satu hasta pun tak apa, tak ada masalah sebenarnya. Okey. So kalau kata yang macam ni, so kita akan ambil macam ni So yang ini yang kita ambil daripada luar, daripada pokok. Lepas tu kita akan buat kita akan potong dia. Okey, yang ini cantik. So, kita akan buang. So okey. Okey, boleh macam ini, kita simpan. Kat sini kita boleh dapat mata banyak ni. 1 2 3 4 dah tentu ada 4. Okey. So macam mana nak ambil macam mana nak cari mata tunas yang terbaik? Okey. Boleh zoom So dekat sini dia panggil mata ketam. Nampak tak kat sini? Dia panggil mata ketam. Okey. Dia celah ketiak antara dahan ni dengan daun ni dekat ada tunas. So tunas kalau boleh yang tu jangan besar sangat, jangan kecil sangat. So yang cantiknya lah macam ni. Okey, nampak ada bonjol itu. Itu dia panggil mata ketam. Okey, ni yang paling cantik. Okey? Cantik. Okey. So kalau dapat cari yang macam tu. Boleh Ya. Okey. So itu adalah teknik macam mana awak nak dapat cari mata tunas. Okey, next. Okey, yang ini telah jadilah. So dia akan buat macam ni, nampak tu. Mata tunas. Lepas tu belah atas tu kita akan buang. Okey, yang ini telah 4 bulan lah. Okey, yang itu kalau perasan ini adalah dia cantum dengan musangking Okey. Bila yang mata tunas musangking tadi tu dah sebesar batang pensel, so yang dahan tadi yang naik tadi, mata tunas tadi tu boleh dibuang. Tak ada masalah. So ini cantiklah macam gini. So kita boleh buat satu dahan tu mungkin ada 2. Sebelah sini musangking, sebelah sini IUI, tak ada masalah. Pun boleh buat. Okey? Okey, saya buka pada soalan. Ada soalan? Kalau nak tanya. Soalan? Okey. 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 Okey, itu pasal sekarang ni kalau tadi yang mula-mula tadi tu kalau polading kita tinggalkan 1 hingga 2 dahan. So 1 hingga 2 dahan tu kalau awak tak nak buang pun tak apa, biarkan je. Itu adalah hasil sampingan awak. Tetapi yang awak nak adalah musangking tadi tu. Pastikan musangking tu sihat dan membesar dengan baik. Dan dahan yang kiri kanan tadi tu yang ada 1 ataupun 2 dahan tu tinggalkan untuk dia berbuah. Itu saya cakap tadi, kalau awak tanam di 24, tetapi awak nak dapatkan hasil musangking, yes, awak buat cantuman dewasa. Tinggalkan 1 ataupun 2 dahan di 24, lepas tu yang dahan utama tadi awak cantumkan dengan musangking. So bila musangking ni naik, dahan yang di 24 tadi tetap juga akan berbuah. Maksudnya awak dapat 2 hasil dalam 1 pokok. Okey, itu untuk polading. Kalau untuk tunggul pula tak ada dahan. Bila tak ada dahan, dia akan keluar tunas. Bila keluar tunas, awak dah cantum dengan 1 tunas. Kalau boleh, wujudkan satu saja tunas saja ni untuk awak kahwinkan dengan musangking. Kalau ada tunas yang lain, semua tolong buang. Pasal apa? Dia akan bersaing. Dan kalau ada 1 sahaja tunas yang ada ni, dia akan bercantum nanti. Tapi kalau ada 2 tunas, kebarangkalian untuk pokok satu lagi tu sekah adalah sangat tinggi. Okey? Tidak digalakkan dalam jabatan untuk kalau tunggul 2 ataupun 3 tunas. Dia pastikan 1 tunas sahaja. Okey, habis untuk tunggul, lepas tu kita masuk ke kelaran. Bila masuk kelaran pula, memang dia akan keluar banyak. Dan awak buat 1 sahaja. Dan kalau boleh, bila yang satu mata tunas tadi, awak dah cantumkan dengan musangking, jadi musangking di kelaran itulah yang nantilah yang awak akan tebang. Okey? Supaya pokok yang atas tadi tu tidak bersaing dengan musangking yang nak naik tadi ni. Okey? Boleh soalan tu Jawapan tu faham Tiga teknik tu saya terangkan. Okey, lain soalan.
Okey. Okey, ada dua jenis. Kalau mata tunas tu dah besar, maksudnya kalau dah besar dan awak nampak mata tunas dah besar, awak kena elakkan daripada balut. Kalau mata tunas tu kecil lagi, betul-betul macam mata ketam kecil tu, yes, awak balut pun tak ada masalah sebenarnya. Pastikan dia punya dia panggil tangkai daun tadi tu tidak mengganggu langsung. Kalau awak balut tu patah, habislah. Kena cari yang buat lain. Itu pasal awak kena tengok betul-betul mata tadi tu, kalau boleh sehalus yang mungkin. Janganlah dapat cari yang besar. Memang besar tu bagus. Dia cepat dia keluar, tapi bila awak balut dia akan patah. Dia akan patahlah. Kalau boleh jangan pakai. Okey, kalau boleh cari yang mata yang kecil-kecil jadi. Matanya kecil. Jangan matanya yang besar. So kalau boleh yang ini okey, tinggalkan sedikit dia punya dahan tangkai daun tadi tu supaya dapat menghalang bila awak tutup tadi tu, dia menghalang daripada terkena mata tadi tu. Okey? Boleh? Okey, satu lagi soalan. Ada soalan? Okey, kalau tak ada saya sambung Okey, next. Okey, ni penanti dah keluar. Okey, yang ini adalah tunggul. Bila kita potong sahaja, penanti akan keluar banyak. Dan dalam masa yang sama, kita boleh buat teknik baji. Okey, baji ni sebenarnya paling senang. Tetapi, kalau dalam keadaan pokok dewasa macam ini, kebarangkalian untuk dia patah sangat tinggi. Pasal apa? Disebabkan oleh angin. Okey, so kita kena betul-betul jagalah. Okey, disebabkan oleh angin. Okey, kita boleh buat juga baji. Baji pun senang juga. Tapi yang ini oleh kerana dahan dia lembut. Bila dahan dia lembut, senang patah. So, kita tak galakkanlah untuk baji. Kita lebih galakkan sekiranya anda buat baji sisi ataupun patching. Okay? Next. Okey, previous dia orang tak dengar suara. Okey, pasal baji tadi saya sambung. Sorry, ada ni lain tak apa jelas. Ini dalam kebun ni sebenarnya ni. Okey. Okey, so pasal baji ni pula. Okey, pasal baji ni kita tak galakkan, tapi ini adalah teknik. Awak kena tahu juga. Maksudnya kalau awak buat tunggul, dia boleh juga kita buat baji. Bila dia keluar mata tunas banyak, dan dekat situ kita boleh buat baji. Tak ada masalah. Yang ini keluar tunas, yang ini kita buat baji. Tak ada masalah. Tetapi, kalau kita buat baji yang macam ini, yang dalam gambar tadi ni, keburukan dia pula adalah mudah patah. Pasal baji ni sebenarnya, dia kita ambil yang pucuk yang sangat lembut. Dan ia mudah patah. Bila ia mudah patah, kebarangkalian untuk hidup adalah sangat rendah. Okey, dalam jabatan kita cuma ajar teknik ni, tetapi tidak sesuai untuk pokok dewasa lah. Tapi kita ajar juga. Okey, supaya anda tahu, selain daripada teknik-teknik yang lain, baji pun boleh juga digunakan. Okey, boleh Okey, next. Okey, ini adalah tunas penanti yang sudah dicantum. Okey, tunas penanti, saiz tunas yang dicantum selepas 12 bulan. Maknanya setahun dia dah cepat dah besar. Pasal apa? Dia tak ada saingan. Dia saja yang nak membesar. Okey, yang lain semua kita buang. Jadi dia saja yang nak besar. Jadi saingan tak ada dan dia akan cepat membesar. Okey? Next. Okey. Yang ini tadi saya cakap, satu pokok ada dua variety. Okey. Awak nampak tak dahan yang bawah tu?
Dari satu dahan yang bawah tu ada buah 3 biji, 4 biji tu. Itu adalah D24. Okey? Yang atas yang sebelah kanan tu, yang tegak tu, itu adalah musangking. Maksudnya di sini dia ada 2 variety yang didapat. Okey? Mula-mula D24 bawah tu berbuah dan juga atas tadi tu adalah musangking. Okey. Di sini sebenarnya yang paling bagus sekali lah. Bila dia buat macam ini, kalau kata dia buat D24 ataupun IOI ataupun D99, sebenarnya klon-klon yang tadi tu adalah ejen pendebungaan dan juga memberikan pendebungaan yang banyak kepada musangking. Jadi kebarangkalan pokok musangking untuk berbuah adalah lagi tinggi. Tak payah nak tanam pokok lain yang dekat tengah. Satu pokok tu ada 2 variety, yang satu untuk pendebungaan, satu lagi memang untuk pembuahan. Tapi untuk D24 ataupun IOI tu untuk pendebungaan, hasilnya pun kita boleh jual juga. Okey? So di situ kita dapat win-win situation. Yang musangking kita dapat makan, yang D24 ataupun IOI pun kita dapat makan. Kalau awak tanam IOI akan gugur awal. Okey? Kemudian pada pertengahan musim musangking pula gugur. So dekat situ cantiklah. Awak akan sentiasa berterusan awak punya. Kalau awak buat jualan, sentiasa akan berterusan. Okey? Faham Okey, next. Okey, ni tunas air. Sokongan. Okey, bila kita dapat cantuman dewasa, sangat diperlukan adalah sokongan. Sama ada pakai galah ke ataupun pakai besi ke. Tapi pakai galah adalah lagi baiklah, pasal bila awak pakai buluh ni dia tak patah tapi dia pecah. Okey? Dia tak patah, dia liat buluh ni. Okey? Dan kalau di tanah bukit, kita akan tariklah supaya tanah bukit ni banyak angin. So kita takut pokok sekar, so kita kena tarik dia lah. Okey? Tunas yang telah dicantum akan ditongkat dengan buluh ataupun galah, diikat dengan tali sokongan lah. Tali sokongan tu maksudnya supaya pokok tu tegap. Okey, next. Ni dia. So kalau kata nak buat kaki ganda, so awak takik sikit, dia akan keluar tunas, so awak cantumkan lagi, sandingkan dia. Okey, supaya dia lagi tegap. Okey? So ini adalah sebenarnya yang dia orang kata kaki ganda tu kan. Maksudnya cantuman dewasa pun boleh buat kaki ganda sebenarnya. Tak ada masalah sebenarnya. Okey? So makanannya tetap satu, tetapi dia punya cabangnya adalah, dia punya cabang untuk makanan bawah adalah banyak. Okey? Inilah sokongan-sokongan yang selain daripada kita tarik pakai tali tadi tu. Okey? Sandingan membentuk sokongan banner sebenarnya untuk kekuatan pokok. Okey, next. Ini adalah sokongan lah. Okey? Itu adalah getah pipe ataupun kalau jauh panggil toler. Lebih kurang macam itulah. Okey? Ini dipacakkan kepada tanah, kemudian diikat pada dahan-dahan supaya dahan-dahan pokok tu supaya mengelakkan daripada sekah dan juga mengelakkan daripada patah lah. Pasal kita takut bila kawasan tinggi, angin yang kuat akan menyebabkan pokok sekah. Sedangkan pokok tu nak berbuah, wah, rugi So tak apalah, kita keluarkan modal sikit supaya ketahanan pokok ni berpanjangan. Okay, next. Ini dia. Ini dekat rauk. So pokok dah nak berbuah. So bila dia ditanam di kawasan tinggi, so kebarangkalan angin kuat ada. So jadi dia akan tarik pokok tu supaya pokok tu stabil Jangan sekah. Okay, next. Okay, ini adalah teknik patching tanpa pembentukan tunas. Maksudnya kita tak payah tunas. Pokok besar tu kita kikis dia, kita terus tampalkan dekat situ. Kita akan buat mata tunas. Yang ini yang saya akan ajar nanti pada tuan-tuan di dalam ladang. Okey? Di akhir kita punya saya punya presentation nanti. Okey? So, kita pilih pokok yang sesuai, 1 atau 2 dahan yang rendah ditinggalkan. Kulit cambium kita akan potong pada 1.5 hingga 1.5 meter. Maksudnya senang je. Jangan ikut 1.5 meter. Kalau awak sebagai pencantum, tinggi cantuman tu adalah di paras dada awak ataupun di paras mata. Supaya jangan tinggi sangat, jangan rendah sangat. Kalau rendah sangat awak nak menyangkung penat nanti. Kalau tinggi sangat awak nak mendongak pun susah. Dia sebenarnya paras mata yang paling baik. Okey.
penanti dibuat saiz 10 cm tinggi dan 5 cm lebar. Okey, sebenarnya bergantung pada saiz pokok jugalah tu. Ranting mata tunas diselit pada kulit pokok penanti dan ditutup dengan pita cantuman. Okey. Pita dibuka secara berperingkat selepas 20 hingga ke 45 hari. Bergantung kepada keadaan pokok dan juga kesusahan pokok. Nanti kita akan tengok macam mana bila masa kita nak buka. Okey. Tadi nampak tak tujuan saya kenapa saya potong tinggalkan 1/3 daripada ni. Okey, tujuannya bila kita buat patching nanti, daun yang hijau nanti ni kita sebagai indikator sebagai penanda arah sama ada pokok cantuman yang kita buat tadi tu hidup ataupun mati. So, bila lepas daripada 27 hari, biasa 27 hari. Selepas daripada 27 hari, sekiranya daun ini yang kita cantum tadi dia masih lagi hijau, yes, dia hidup. Sekiranya dah hitam, coklat, berkulat, maksudnya dia mati. So, maksudnya kita tahulah cantuman yang kita buat tadi tu gagal. Okey? So, ini sebenarnya indikator dia. Nanti kita akan buat Okey, pokok ditebang secara peringkat selepas 3 hingga 5. Okey, 3 hingga 5. Okey, next. Ni kita akan kopek kulit dia. Kita akan masukkan mata tunas dalam kulit tadi tu. Jadi kita akan ikat. Dan cara ikat ni sebenarnya banyak yang ada zigzag. Yang kita akan paku keliling pokok, lepas tu kita akan buat zigzag. So itu salah satu teknik. Tapi hari ni kita tak akan buat macam tu. Saya kesian dekat pokok tu pasal apa? Kita kena paku pokok tu macam pontianak pula kita kena paku pokok tu kan. Nak hidupkan dia. So kita tak akan buat macam itu. So kita akan gunakan plastik ni plastik plastik apa dah panggil plastik wrapping. Okey, plastik wrapping. Kalau dekat kedai DIY, saya beli dekat kedai DIY ni. Banyak ni. RM4.5. RM4.5 ke RM5. Terpulang lah berapa harga dia. Tapi plastik wrapping ni sangat berguna untuk buat cantuman dewasa. So nanti kita akan tengok macam mana mudahnya saya akan buat. Okey? Plastik wrapping ni. Okey, next. Tu. Yang sebelah kiri tu adalah yang telah siap. Okey? Okey, yang telah siap kita buat gunakan zigzag. Dan yang sebelah kanan tu selepas berapa hari tu? Hari ke-90. Pasal kat sini, sorry. Okey. Hari ke-90. Maksudnya selepas 3 bulan ke 4 bulan, dia akan dah besar dah macam itu. Kalau hidup lah. Okey? Okey, nampak tak kat situ? Nampak macam mudah Nanti kita tengok macam mana nak buat ni. Okey, next. Okey, ni dia. Okey, ada soalan? Yang ini yang telah jadi So, kita buat cantuman dewasa telah jadi dan pokok telah berbuah. Okey, ada soalan mengenai patching ke lain-lain? Ya, tuan-tuan, ada soalan? Okey. 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 Okey, dia senang je. Yang kita nak tahu sama ada pokok tu sihat ataupun tidak, bila kita kopek kulit dia pertama, awak kena ingat. Okey Saya bagi tips. Yang ini tak ada dalam buku. Okey. Yang pertama, awak tahu tak warna kulit pokok durian? Apa warna dia? Okey. Pokok durian sebenarnya batang dia mahal tau. Satu tan lebih kurang 400 hingga ke 500. Pasal dia orang buat perabot. Kenapa tu dia buat perabot? Pasal apa? Kulit durian ataupun batang durian ni warna dia merah. Okey, pokok durian yang sihat adalah bila kita kikis kulit dia tu, kulit dalam dia tu, cambium dia tu color merah. Kalau kulit pokok awak tu color putih ataupun color selain daripada color merah, maksudnya dia tidak sihat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pokok awak berbaja dan berjaga, dia mesti banyak air. Okey? Dia mesti banyak air. Maksud banyak air tu, dia tidak, awak tak akan, dalam masa 2 jam pun, awak tinggalkan kulit dia tu masih lagi berair. Awak kopek kulit tu, dia masih lagi berair. Yes, itu pokok yang sihat. Tapi kalau pokok yang sihat, awak kopek saja kulit itu, setengah jam lepas tu dah kering. Yes, itu pokok yang something wrong. Sama ada dia bermasalah dari segi pengurusan ataupun dia berpenyakit. Okey? Itu 2 tips.
biasanya yang kita nak tahu. Sama ada pokok tu sihat ataupun tidak. Okey, yang lain pula, kalau untuk pokok sihat pula, untuk kita tahu sama ada pokok sihat, kita tengok pada daun dia. Okey? Kita tengok pada daun dia. Pertama, daun dia mesti kilat. Hijau kilat. Pokok sihat saya ajar. Pertama, daun dia mesti hijau kilat. Maksud kilat daun dia ni, kalau kita, kilat ni adalah, contohnya macam manusia. Manusia adalah organ badan yang terakhir mendapat makanan, mendapat zat adalah kuku. Sekiranya kuku awak sihat, adalah kuku yang berkilat. Bukan di cutic ke ataupun di polish ke, bukan. Yang natural punya kuku ni. Dan kuku ni juga kita boleh dapat tahu sama ada awak ada berpenyakit apa. Sama juga macam pokok. Pokok yang sihat adalah mempunyai daun yang warna hijau berkilat. Dipanggil kutikel. Kutikel ni adalah lapisan lilin yang ada pada permukaan daun. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pengetahuan, dia mesti dalam daun ni ada 3 jenis: pucuk, daun muda dan daun tua. Okey, bawah daun tua, pucuk, daun muda dan daun tua. Daun muda mesti lebih besar daripada pucuk, mesti lebih besar daripada daun tua. Itu pokok yang sihat. Okey, saya ulang. Daun muda mesti lebih besar daripada pucuk dan mesti lebih besar daripada daun tua. Itu adalah tips pokok yang sihat. Selain daripada warna tadi tu. Okey, mana-manalah awak pergi, awak kena tengok yang itu. Itu adalah pokok sihat. Okey, ada soalan? Okey. 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 Ejen penerbungaan sebenarnya dia bukan ejen penerbungaan lah. Sebenarnya ejen penerbungaan adalah kelawar sebenarnya. Okey, tetapi sebenarnya dalam jabatan kita kena gabungkan 2-3 variety untuk memperbanyakkan hasil. Okey, contohnya saya bagi musangking. Musangking dia paling banyak, dia boleh mengeluarkan 120 biji. Tetapi bila awak tanam single cropping, maksudnya monocropping, dia tidak boleh mencapai tahap maksima. Dia tidak boleh mengeluarkan hingga 120 biji. Dia paling tinggi pun 90 biji je dia boleh keluarkan. Okey, kita memerlukan pollinator atau bukan pollinator, kita memerlukan penderbungaan, iaitu selain daripada musangking. Contoh saya bagi D99. D99 tu bunga dia banyak dan dia boleh membantu musangking untuk membuat penderbungaan bersilang. D99 IUI pun bunga banyak, rajin berbuah dan dia tahan lasak. Okey. Satu lagi yang kalau dekat Johor ni D13. D13 pun rajin berbuah dan harga dia pun tinggi. Kalau cani pun tak ada masalah, pun boleh berbuah juga. Tetapi bila cani ni, jarang orang tanam cani. Dan cani ni buahnya besar-besar. Okey, cani ni buahnya besar-besar, dia macam buah montong. Okey, dan cani ni dia lambat gugur kalau tak silap saya. Okey, tapi kalau dalam jabatan kita syorkan IUI 99, apa lagi? IUI 99, 24. Itu semuanya yang pertama yang nilai dia tinggi. Contohnya macam IUI, buah dia cepat gugur. Awak dapat petani akan dapat duit awal sebelum tunggu musangking. 99 pun gugur awal. Okey. Tunggu musangking dia akan gugur dulu. Lepas tu bunga dia banyak dan buah dia banyak lekat. Okey. Itu pasal kita gunakan. Tapi kalau awak nak guna cani pun tak ada masalah sebenarnya. Boleh. Pastikan dia punya ratio dia mesti 7. Kalau 100 7, 2, 1. 7 tu adalah musangking, 2 tu adalah pollinator. Maksudnya pokok-pokok yang boleh mengeluarkan bunga yang banyak. Contohnya IUI 99, D24, awak kata cani terpulang. Dan satu ni adalah durian kampung. Awak cari satu durian kampung yang sedap, yang awak rasa sesuai dengan tekak awak, dan awak boleh tanam.
Sebenarnya itu yang terbaik sebenarnya. Dalam masa yang sama, kalau dalam ladang awak nak buat ecotourism, tidak semuanya orang nak makan musang king. Ada juga budak-budak yang tak boleh makan musang king. So dia akan makan yang kampung punya, dia makan yang IOI punya. So dekat situ ada gabungan antara variety-variety yang disyorkan oleh jabatan dan mempunyai hasil yang tinggi dan juga harga yang tinggi. Dan cantuman dewasa ni sebenarnya boleh buat bisnes Okey. So bagi siapa-siapa yang berkemahiran untuk cantuman dewasa, sepokok kita buat cantuman dewasa untuk pokok dewasa sekiranya berhasil satu pokok, kita akan charge daripada 100.5 hingga ke 300.5 sepokok. Bergantung kepada kemahiran, bergantung kepada penawaran yang kita ni Okey, bergantung kepada ni berapa banyak pokok yang kita boleh cantum. Okey, program pembajaan durian Okey, next. Ni dia. Tahun pertama kita kena letak baja gemuk. So jangan sibuk letak baja buah. Dia tak akan berbuah tahun pertama. Okey, tahun kedua pun sama. Letaklah baja gemuk. So 15 tu. Itu adalah baja gemuk. So tahun ketiga tu barulah kita letak baja buah. Tahun pertama tu kita letak baja gemuk. Tahun pertama dan kedua kita letak baja gemuk supaya pokok yang ada tu dia akan buat vegetatif. Vegetatif maknanya dia ada gemuk dulu. Jangan sibuk nak keluarkan buah. Tahun pertama dan kedua tak akan keluar buah. So tahun ketiga bila cukup semua baja, makanan yang dia ada, air apa semua cukup, then barulah kita letak baja buah. Iaitu 12, 17. Okey. Dan kat situ dia ada baja organik, ada folia. So macam-macam lah kat situ. Okey. Sehinggalah tahun ketiga, keempat dan seterusnya. So ikut label lah. Baja folia ni kita buat ikut bergantung kepada kadar dia juga kekerapan itu. Sebenarnya kekerapan ni lagi banyak lagi bagus kekerapan dan kita akan kurangkan dia punya kadar baja tu bergantung kepada kekerapan tu. Okey. Sebenarnya dia punya gram dia sama. Kilogram dia sama. Cuma kekerapan tu kita banyakkan maksudnya dan betul amount tu kita sikitlah. Maknanya kata sebulan sekali maknanya sikitlah. Untuk pengetahuan. Kalau kita mahir dalam penggunaan baja, kita boleh buat biji keset, kita boleh menghasilkan warna yang cantik, kulit luar yang cantik, color dia sama ada color ada rusty, ada karat, tak ada karat, color hijau tua, semua kita boleh buat. Okey? Dan ketebalan kulit tu pun kita boleh manipulate melalui baja. Itu saya kat sini saya tak boleh terangkan lah. Pasal itu very detail sangat pasal yang itu. Cuma di sini saya terangkan penggunaan baja untuk pokok cantuman tadi tu. Apa yang awak kena buat pada pokok cantuman tadi tu sehingga pokok tu berbuah. Okey? Yang itu sebenarnya khusus saya ada buat dekat Hotel Katerina itu hari. Khusus komersial tanaman durian. Yes, itu baru boleh saya terangkan. Khusus komersial tanaman durian mengenai pembajaan complete set. Barulah boleh. Kalau kat sini saya tak boleh terangkan lah yang itu. Okey, saya minta maaf yang itu. Pasal yang itu memang very detail. Tapi memang penggunaan baja boleh mengubah semuanya. Okey, warna dia boleh ubah daripada warna kuning cair kepada kuning gelap. Lepas tu ketebalan kulit kita boleh tebalkan, boleh nipiskan. Lepas tu biji keset pun kita letak baja-baja tertentu, amount baja tertentu pada waktu-waktu tertentu, yes, dia akan boleh menyebabkan biji tu keset. Okey Yang color hijau tadi indikator yang menunjukkan pokok awak hidup lagi. Tetapi tunas belum keluar, tak apa, biarkan sahaja. Maksudnya awak akan belah dekat tunas dia tu supaya tunas dia keluar. Yang penting sekarang indikator yang menunjukkan sama ada pokok tunas awak ni hidup ataupun mati adalah warna hijau ni. Kalau selagi warna hijau ni ada, yes, pokok tu masih hidup. Cuma tunas dia belum keluar. Maksudnya proses vegetatif dia belum berjalan. Dia cuma proses pemulihan masa tu. Pemulihan untuk cantuman bawah tadi tu. Faham tak? Antara kulit dengan kulit nak cantum dulu. Bila kulit dengan kulit dah cantum, bila air dah naik ke atas, barulah tunas ni akan keluar. Okey? Dan untuk indikator yang mengatakan pokok ni tunas ni hidup ataupun mati adalah color hijau tadi tu. Bila color hijau ni ada, maksudnya pokok tunas ni hidup. Dan masa hari ke-27 tu awak akan belah nanti. Belah di tepi mata tunas ni supaya mata tunas ni boleh keluar. Boleh faham? Ini adalah secara umum secara umum penggunaan air
pada pokok lah. Awal 37 liter, tampang 127 liter, matang 300 liter. Sebenarnya 300 liter ni orang kata, banyak ni cik 300 liter. Okey, 300 liter sebenarnya bergantung kepada keluasan kanopi pokok lah. Dia ada kira-kiraan dia tu. So yang ini kemudian lah. Pasal dia ada kiraan dia tu. Tapi tak apa, yang penting pokok dia nak air. Itu saja. Dan dia tidak boleh, dan kalau katalah satu hari awak letak air, lepas tu ada hujan. Supaya kalau ada hujan tu 2 hari tak boleh letak air pun tak ada masalah. Yang penting dia nak air. Yang masalahnya sekarang, bila kemarau seminggu, pokok akan stres, daun akan gugur dan akar akan mati. So dekat situlah ruginya. Okay, so kita kalau boleh nak elakkan daripada yang itu. Okay, so pokok dia nak air, penting sangat. Okay, inilah penyakit dan perosak lah. Okay, biasanya kanker perosak anak-anak lah. So kalau anak-anak ni elakkanlah, gunakanlah racun anak-anak yang sesuai, yang ada dalam yang disahkan oleh dalam jabatan. So gunakanlah racun anak-anak dulu. Pastikan anak-anak ni sebenarnya, sifat anak-anak ni dia makan benda yang dah reput. Tetapi kalau dalam keadaan terdesak, benda hidup pun dia makan juga. So kalau boleh kita tak nak yang macam itu. So pastikan dalam kebun tak ada anak-anak. Okey, bila tak ada anak-anak, okey, dan kita settlekan benda yang lain. Okey, kanker pula. Kanker ni jauhkanlah. Penyakit lazim untuk durian adalah kanker lah. Okey, so elakkan kedua-dua ni. Okey, isu dan masalah lah. Okey, untuk cantuman dewasa ni biasanya masalah dia adalah sokongan lah. Angin lah, pertama angin. Okey, angin memerlukan sokongan. Okey, diperlukan sokongan. So bila sokongan ni maksudnya awak kena ada kos tambahan yang lebih lah. Okey, so awak kena buat sokong, gunakan tali, gunakan getah pipe. Okey, cuaca ni pula kita tak boleh kawal, tetapi awak boleh rancang. Memang awak tak boleh kawal, tapi awak boleh rancang. Macam mana? Pastikan awak dapat jadual waktu, bila musim hujan, bila musim panas, dan waktu yang terbaik untuk awak menyantum. Okey, kos tinggi upah menyantum. Yes, kos sangat tinggi upah dia. Itu pasal dalam jabatan kita ajar kepada petani untuk dia buat sendiri supaya kos upah tu tak banyak. So bila dia dah pandai buat, dan dia boleh buat pendapatan untuk menyantumkan tempat orang lain pula. Okey, so ini sebenarnya kemahiran. So kemahiran ni tidak boleh dibeli dengan masa singkat. Kemahiran ni dia perlukan training, dia perlukan masa yang lama untuk kita pandai. Okey, kemahiran yang terhad, yes, bukan semua orang boleh buat. Okey, bukan semua orang boleh buat. Tetapi tak ada istilah tangan panas, tangan sejuk. Okey, input ladang yang tinggi, yes, input ladang yang tinggi maksudnya kat sini. Okey, dia maksudnya bila pokok tu kita dah buat pruning, kita dah potong, kita anggap dia adalah macam baby lah. So kita kena perlukan bagi makan yang secukupnya, yang berzat, okey, untuk dia tumbuh balik. Okey, untuk dia berbuah dalam masa 3 hingga 4 tahun. Okey, next. Okey, kesimpulanlah, teknologi ni terbukti telah memberi pulangan kepada pengusaha pengeluar hasil bermula pada 3 hingga 4 tahun selepas cantuman dibuat berbanding dengan tanam semula. Okey, kalau tanam semula hasil dia mungkin 5 tahun hingga ke 6 tahun, dan kalau tanam tunggu tuai memanglah 7 tahun ke atas. Okey, tetapi kalau jangan samakan yang ini dengan komersial punya. Kalau komersial punya 3 tahun setengah confirm buah. Okey, tetapi kos dia sangat tinggilah. So kita tak naklah cerita yang itu, pasal kita ni modal pun tak ada, tapi kita nak macam dia orang buat. Yes, kita buatlah bergantung kepada kemampuan kita. Okey, teknologi ini boleh diperkembangkan dan membantu golongan sasar dalam meningkatkan kemahiran teknologi dan hasil. Okey, setiap daerah, katalah saya bagi cadangan, setiap daerah wujudkan satu kelompok yang untuk buat cantuman sahaja. Okey, belajar untuk cantum sahaja. Bila ada kebun yang perlukan pencantum, dan awak boleh jadikan ia sebagai kerja sambilan, dan hasilnya pun kalau buat cantuman dewasa, satu pokok dalam 150 hingga ke 200, yes, sangat lumayan. Okey, bayangkanlah kalau satu daerah boleh ada 3 orang pencantum yang boleh menyantum pokok. Satu daerah dia boleh cover tau. Kalau tak cukup boleh pergi daerah lain. Bukan semua orang boleh buat ni teknologi ni dan juga kemahiran ni. Okey, yang sesuai untuk mengambil mata tunas. Okey, awak perjalanan, okey, dia ada macam-macam cara. Sebenarnya masa yang paling sesuai adalah waktu pagi untuk ambil mata tunas sebelum matahari naik.
Okey, itu yang paling sesuai. Tetapi kalau awak nak ambil untuk perjalanan jauh, ambil pada waktu petang selepas pukul 5. Pukul 4, pukul 5 tu matahari dah turun. Yes, awak ambil mata tunas tu, masuk dalam botol, masuk dalam bekas dan awak bawalah perjalanan tu ke mana awak nak bawa tu. Itu untuk perjalanan jauh. Tapi untuk perjalanan dekat, awak ambil pada waktu pagi yang paling sesuai. Okey? Sebelum matahari naik, pagi tu pukul 8, pukul 9, yes, itu paling sesuai. Dan awak buat cantuman pagi tu dalam pukul 9, ambil pukul 8, buat cantuman dalam pukul 9 pagi. Itu sebenarnya yang paling cantik. Dan kebaran kalian untuk hidup tinggi, memang itu telah terbukti. Bila cuaca yang sesuai untuk buat cantuman. Okey, waktu yang untuk buat cantuman yang paling saya waktu dulu Waktu yang paling sesuai untuk buat cantuman adalah waktu awal pagi ataupun lewat petang. Pasal apa? Kita nak mengelakkan daripada kehilangan air daripada pokok tu. Proses respirasi. Okey, bila kehilangan air maksudnya pokok akan cepat kering. So kita nak elakkan daripada tu. Buat pada awal pagi ataupun lewat petang. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, cuaca yang paling sesuai. Dapat cuaca yang redup. Maksud cuaca redup, tak panas dan tak hujan. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu hujan. Maksudnya kalau panas tu selepas pukul 10 ke atas, dah panas dah. Okey, dah panas. Sampailah ke pukul 3 petang, memang panas. Dia akan menyebabkan kehilangan air. Proses respirasi. So kita elakkan daripada yang itu. Ataupun pada waktu hujan. Bila waktu hujan, gerimis ataupun hujan lebat, awak buat masa tu humidity sangat tinggi. Iaitu humidity ni adalah kelembapan sangat tinggi. Bila kelembapan sangat tinggi, di situlah datangnya kulat. Elakkan daripada yang itu. Okey, ambil pokok mata tunas tadi. Mata tunas tadi tu adalah masa flushing. Flushing tu adalah selepas musim buah. Selepas musim buah dia akan keluar. Pokok durian ni selepas dia di musim, habis musim buah, habis dia musim sahaja, dia akan keluarkan pucuk-pucuk baru semua. Okey, dia akan keluar 3 kali flushing. Kalau pokok yang tak pernah baja dan tak sihat, dia akan keluar 3 kali flushing. Maksudnya 3 kali flushing baru dia akan keluar mata ketam lagi. Tapi kalau pokok yang sihat, pokok yang cukup baja, cukup semua sekali, dia akan keluar flushing, lepas tu dia akan keluar mata ketam. Jarak masa tu adalah 3 bulan. Tapi kita boleh pendekkan tu dalam masa sebulan. Itu bergantung pada baja lah. Okey? Dan awak nak ambil mata tunas tadi ni, sebenarnya yang paling baik adalah masa flushing. Selepas saja musim berbuah. Habis semua sekali gugur. Habis gugur, dia akan keluar pucuk baru. Masa itulah masa yang paling sesuai awak nak ambil mata tunas. Dahan rendah. Pokok durian ni sebenarnya dia ni kalau ikut sifat dia dia ni bentuk piramid. Lagi tinggi, lagi lebar. Lagi tinggi, lagi lebar. So, kalau nak dahan rendah, pastikan ketinggian tu awak kawal. Okey, bila awak buat topping dekat atas, dia akan lebar. Dan dahan-dahan akan keluar banyak. So, masa situlah dahan-dahan rendah tu awak jaga. Okey, faham tak maksud saya? Durian akan bentuk piramid. Lagi tinggi, lagi lebar. Lagi tinggi, lagi lebar. Kita tak nak yang macam gitu. Kita nak pokok durian dia bulat. Jadi, kita kena buat topping. Potong bahagian atas. Jadi, dia akan keluar dahan-dahan yang lain kat sini ni. Cantuman dewasa, umur dalam setahun setengah tu kita dah boleh buat topping. Okey? Kalau awak tanam dalam polybag pun, kalau awak tanam dekat dalam tanah pun, untuk buat pruning, sebenarnya dalam setahun setengah hingga 2 tahun dah awak kena buat pruning dah. Untuk durian. Okey? Supaya pokok tu jadi bulat. Kalau ada lebih daripada masa yang itu, nanti awak tak boleh kawal dah dia punya pertumbuhan dahan dia. Okey? Senang je. Pokok ni macam manusia. Awak yang kawal dia, bukan dia kawal awak. Okey? Saya nak pokok ni tinggi dia sekian, awak kena potong. Saya nak pokok durian ni berbuah di sini. Yes, awak boleh kawal dia. Saya nak buah kat sini. Awak boleh kawal dia. Dengan cara awak sendiri. Okey? Itu semua kita yang kawal. Okey? Yang itu kalau nak nanti mungkin dalam lain ceramah kot. Mungkin dalam bahagian agronomi tanaman, yes. Itu semua dalam agronomi tanaman. Kita boleh terangkan macam mana kita nak mengawal ketinggian pokok, cantasan, apa semua itu dalam agronomi tanaman. Saya cuma kat sini, saya boleh cuma terangkan dalam sedikit sahaja. Okey? Yang penting tuan-tuan fahamlah. Okey, boleh saya akan berhenti setakat sini dulu. So, tapi jangan keluar dulu. So, stay tune. Okey? Sekian, terima kasih.
So kita akan sambung kejap lagi.